Alhamdulillah. Masalah kita soal apa itu silaturahim. Bagus. Itu nyambung kita dapat kasih sayang Allah, lalu kita nyambung kepada yang lah nyambung. Tak semestinya kita kasih sayang pada isteri, kepada anak aja. Itu kalau ada sirat, maknanya nyambung atas semua makhluk yang Allah jadikan sekian alam ni, kita kasih sayang. Pasal kalau ada silaturahman ke? Silaturahim ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rahman dulu kan. Rahman tu ibarat macam di luar. Rahman tu di luar. Rahim tu di dah. Ya. Maknanya segala makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan adalah sekerana rahim dalam tu tadi. Dalam. Itu pasal sambung yang di dalam tu tadi. Kat dalam kita tu ada perasaan kasih sayang tu tadi, rahim. Itu yang menyambung tu dia tak kira. Tergolek tu Hindu ke, keling ke, apa paria ke, apa benda ke, kita tak hina dia. Terus ada kasih sayang terus. Nyambung. Ya. Dia tak ada nak pilih-pilih dah, tak ada. Rasulullah tu malaikat bagi tahu. Muhammad, aku tengok umat kau kena azab. Kelang kabut dia. Rasulullah kata, aku tak boleh. Bawa aku ke sana malaikat. Malaikat bawa turun depan pintu neraka tu. Rasulullah terus masuk aja dalam azab. Dia tak kira siapa dalam tu. Bawa keluar. Itu tadi. Jadi itu ada kita ni silaturahim. Kita ni bukan asalnya daripada rahim ibu. Asalnya memang kita daripada rahim, tapi bukan asal. Asalnya kita dalam rahim Allah. Bukan Allah tu beranak. Salah faham kata Allah ni beranak pula si Haji saya kata. Dah sesat pula saya kata ulang. Bukan maksud saya nak bagi faham. Kita ni bermula daripada rahim Allah. Jadi Allah turunkan perkataan rahim tu kepada bapa, kepada mak kita, Rahman dan berarti bersatu nikah berdua, lazat antara kedua tu keluarlah benih di wadi manikam. Asalnya daripada mana rahim tu? Allah. Baru masuk dalam rahim bapa, rahim mak, jantung simpan dalam rahim ibu. Bila keluar kat rahim mana pergi? Rahim tabici. Bila keluar tadi, kita kena tahu kita duduk dalam dia juga. Jangan lari tajuk lah. Awalu wal akhir wal zahiru wal huwa semua dia. Jangan ada rasa kita duduk tempat lain. Kita dengan dalam rahim, dia tetap di mana. Cuma dia berpindah-pindah alam, tetapi diri kita tetap dalam genggaman dia. Walau dia tahu alam wahdah, alam malakut, dia tahu dalam jabarut ke, kita tetap mengesakan alam ahadah tu. Tetap alam ahadah menguasai segala-gala alam. Daripada alam ahadah, dia aja belum ada apa-apa, dia tajalikan alam yang dia panggil jabarut ataupun alam ahadah wahdah. Wahdah tu maknanya dia di alam tu belum ada apa-apa, hanya Nur Muhammad dia, sifat dia dengan zat dia je mengesakan. Turun lagi alam apa malakut, turun alam tu dia dah mula ramai, banyak yang menunjukkan nak pergi mengesakan Allah semua. Tak ada lain. Banyak. Jadi tu kata tadi dari asalnya kan satu. Tapi bila dia jadi banyak, jangan ingat banyak. Dia tetap dari yang satu. Dan banyak tu pula dia tak ada lain. Wa ila rabbika far, tetap. Jangan kita tertipu dengan banyak tu, tetap dia juga yang banyak. Bukan istilah banyak, istilahnya tetap dia juga. Tajaliat dia, tak ada yang lain. Gerak kuman ni bergerak apa, semua daripada yang banyak dia jadi berjuta-juta kuman COVID, semua daripada Allah. Tak ada susah. Allah tu semua tajalikan untuk kita tahu dialah yang berkuasa. Itu nama ilmu kita ni mentauhidnya now. Tak ada lain, ilahun wah. Ada semulia-mulia lagi lah kerja tu lah. Itu nikmat.
Sedap. Kalau kita dah dapat benda ni, saya tak tahu nak cakap. Allah sembunyikan nikmat yang betul. Tak dapat nak ceritakan nikmat tu tadi. Hanya kita boleh bagi tahu, kau kenal lah diri kau, kenal Allah, kau rahsialah. Tu. Jadi bila orang dah dapat, kita dapat tanda wajah dia. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sujud tu bukan maknanya dia banyak sujud berjam-jam, berpuluh tahun, bukan makna sujud yang dimaksudkan. Tapi istilah dia juga sujud tu tadi. Jangan tengok orang tai bertanda 3 ni hitam legam, banyak sujud ni. Jadi jangan hina pula orang macam tu. Lantakkanlah dia nak suka hitam, jangan ambil batu letak tu, hitam cepat pun lantaklah dia kan. Tapi yang penting wajah orang yang selalu sujud macam mana dia punya percakapan, dia punya wajah dia, dia punya cakap, dia punya muka, dia punya orang yang selalu sujud. Bukan makna sujud tu, saya cakap orang yang selalu sujud sentiasa diri dia merasakan Allah. Dia tak rasa diri, itulah orang sujud. Ni kalau kau tunduk otak kau ke lain pun. Saya cakap bukanlah makna saya tak bagi sujud. Sujud tapi hilang. Sujud ni hilang, tak ada. Allah je. Dia yang menyembah diri dia. Dia yang sujud pada diri, yang lain tak layak. Itu akan terpancar wajah orang yang pancar, tempat simahum fi wujuhihim min daripada kesan dia tak ada rasa diri dia. Kita tak boleh nak lihat wajah orang tu, dia tak ada rasa diri dia sujud lah tu. Sentiasa dia ikut perintah Allah tu, sujud kan, sentiasa dia ikut sistem yang Allah Ta'ala, tak mahu ada diri dia, terpancar. Betul tak? Surah apa tu? Simahum fi wujuhihim min surah Al-Fat. Itu Allah sendiri bagi tahu. Beruntung orang yang selalu betul-betul rasakan Allah, dia lah orang yang betul. Itu dia nak sujud banyak-banyak mana dengan tunjuk yang tu tadi. Jadi maksud Allah Ta'ala tu bukan makna dia, tapi bila kita tundukkan kepala kita ke bawah, dengan kita sentiasa tak rasa diri kita, dua sekali kita satukan, akan terpancar. Allah Ta'ala kata akan terpancar wajah orang ni, wajah orang yang betul-betul dia dengan Allah. Macam mana? Dia tak ada diri dia, macam mana? Dia tak mahu orang lihat dia tu, lihat wajah dia. Dia mahu orang lihat tu, dia macam saya cerita Abu Yazid Al-Bistami. Dia mohon pada Allah, ya Allah jangan kau bagi orang yang lihat aku, lihat wajah aku. Aku tak nak orang sekutukan kau. Jadi kau jadikanlah setiap orang yang lihat aku, lihat engkau ya Allah. Itu si mahum daripada kesan dia punya sentiasa, dia tak mahu ada rasa diri dia. Dan dia pun tak nak orang lain pandang dia nampak dia nak. Sahabat-sahabat Nabi semua tak nampak Rasulullah. Dia nampak semuanya yang Rasulullah bergerak, semua af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, semua dia sahabat dah faham. Tapi saya biasa kerja tak perlunya macam kita sekolah tinggi-tinggi, tak payah. Dia situ sekolah yang paling tinggi Rasulullah yang ajar. Orang yang kenal diri, kenal Allah, itu sekolah yang paling hebat sekali. Walau dia ajar tepi jalan, tepi padang pasir ke apa kan. Itulah sebab bukan Allah tu pandang situasi sekolah tinggi mana terkenal, tapi Allah pandang apa yang kau dapat dalam pelajaran. Kalau diajarkan kenal diri, kenal Allah, itu yang paling tinggi. Sebab Rasulullah kata tak ada ilmu yang lebih tinggi melainkan ilmu mengenal diri, maknanya mengenal Allah. Saya suka sambung mengenal diri sebab nanti kalau mengenal Allah terus kenal Allah tak faham pula. Dia takluk nak kenal diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kita. Bila kita tengok dalam diri, rupanya kita bergerak ni atas kehendak Allah. Ada kita lagi ke? Mana ada melihat pun dia bagi lihat. Aku melihat dengan penglihatan Allah. Jadi kita tak ada mata. Nampak macam ada mata tapi penglihatan Allah. Tapi mata ni Allah juga. Jadi tak ada apa. Nak mengaku ada mata pun tak boleh. Apalagi penglihatan juga dia. Jadi kita ni sebenarnya mati, fakir, tak ada apa. Ini kau lihat, itu tunjukkan dia hidup. Engkau melihat ini tunjuk dia dah. Engkau ni ada ilmu, itu ilmu dia. Jadi situ pakai 24 jam. Fabi ayyalah rabbikum
Tu kata apa lagi kau nak dustakan? Bilanya kau nak betul-betul dengan Allah? Bilanya kau nak betul-betul nak mengasakan dia je? Kejap ada kau, kejap tak, kejap tak. Duk pula campur dengan orang-orang yang lalai hatinya. Allah sentak bagi Rasulullah duduk orang yang hatinya lalai, yang tak ingat kepada Allah. Boleh kita pergi, tapi kita yang nak bawa dia. Ini tidak, kita duduk dengan dia, kan kita lah serah kepala Yunam dengan dia. Patutnya kita ajak dia kalau apa kan. Kita pun jahanam sekali dengan dia. Janganlah macam tu. Ya, kita duduk dengan orang yang lalai, tapi kita ngajakkan dia. Dia bolehlah apa. Dia nak pegang tasbih, pegang tasbih. Kalau gitu menyebabkan kita jadi gitu. Akhlak yang paling tinggi. Pertama akhlak dengan Allah, betul. Apa akhlak dengan Allah? Suluk nama dia. Suluk mempelajari diri kita untuk ada waktu suluk kita 2 jam ataupun mula-mulanya 1 jam kita suluk dengan Allah Ta'ala supaya tak ada rasa diri tumpu 1 jam tu. Matikan diri. Suluk. Kalau zaman Wali 9, kalau kita pergi masjid dia ada satu macam mihrab dia buat, duduk dalam kotak tu, dia dalam masjid ataupun di luar masjid dia duduk, dia suluk. Dia iktikaf. Allah. Matikan diri tak ada. Itu iktikaf yang betul. Iktikaf lagi baring, telefon pula kena serak. Iktikaf ni. Saya cakap, ya Allah, kena fahamlah. Wuduk pun kau tak faham wuduk tu yang betul. Macam mana kau iktikaf tak tahu soluk pun kata orang ni soluk ni apa ni dah ajaran apa ni. Padahal Nabi buat hari-hari soluk. Soluk tak semesti dalam gua, khalwat tak semestinya dalam gua. Iktikaf tak mesti kat masjid betul. Jadi kita tu kena faham lah makna dia tu. Kalau kau nampak tempat ni ada, ni tempat jejak wali ni, wali ada betapa kat sini. Kau iktikaf, kau solok kat situ tempat dia, ambil rasa makam dia. Allah akan bagi. Macam makam Ibrahim, bukan kubur. Tapak kaki betul kat Mekah tu kan. Tapak kaki, tengok ingatkan kubur mana kubur. Tapak kaki punya. Makam juga dipanggil. Duduk situ lepas kita dah lakukan tawaf, solat di makbul di situ kan. Sebab apa? Sebab orang yang sentiasa dengan Allah, makam dia tu, tak semestinya kuburan mati dia di situ dia panggil makam. Cina kali Johor dia betapa tempat ni kat sungai ni. Kita duduklah ambil rahsia wali Allah, kekasih Allah. 1 jam matikan diri. Dapatlah kan. Kita kalau duduk sana lain lah cerita kan. Mana-mana kita pergi makam-makam wali Allah, kita gitulah. Soloklah dia. Ambil perjalanan dia dengan Allah tadi. Bukan nak ziarah dia babi buta. Tolong doakan saya wali Allah, bukan gitu. Kita ambil jejak langkah dia dengan Allah. Macam mana kita nak rasakan makam tu. Macam Sunan Kudus Wali 9. Kenapa digelarkan Kudus? Nama dia Raden Rahmat kan. Tapi gelaran Kudus Sunan Kudus. Maknanya suci. Orang kampung kata dia ni orang suci. Macam malaikat. Tak ada marah, tak ada akhlak dia tu. Gelaran dia sampai kita faham Kudus, kan nama dia Raden Rahmat, contohlah Rahmat. Tapi orang panggil Sunan Kudus sebab orang kampung keliling tu tahu sifat dia suci, bersih. Sampai gitu gelaran dia. Allah naikkan martabat dia, orang suruh panggil dia Kudus. Macam tu kita nak kan. Ini Haji mana? Haji apa ni, ustaz kedai kopi. Kedai kopi tak apa lah. Haji jual batu lah. Biar kan. Itu masing-masing punya ni. Tapi orang yang betul-betul tahu jiwa saya, dia tak berani nak sebut yang lari daripada tajuk, betul? Dia panggil Syekh, ada panggil ni, ada orang panggil Arif Bila, itu makna orang yang dia tahu dalaman. Kalau yang tak lantak lah, janganlah kita paksa dia. Kalau nak panggil Roy pun lantak lah. Aku pun tak pernah nak pakai benda tu. Kan, ustaz ke aku tak ingin nak pakai dah. Sebab kita tahu yang penting kita dengan Allah itu tak mustahak. Nabi pun tak nak pakai Nabi. Sain Hudabiyah ada perjanjian, tak taruh Nabi, tak taruh Rasulullah kan. Sahabat marah. Pasal dia boleh pula tahu gelaran, yang kita punya bos tak nak tahu gelaran. Tak apa, Muhammad kata tak apa, yang penting perjanjian tu jalan. Kita nak bertekak benda ni apa. Rasulullah pun tak nak pakai Nabi-Nabi ke apa pun, Rasulullah kata nak. Sebab dia dah tahu kita dah dengan Allah sudah. Apa perlu gelaran kan? Yang penting Allah redha, kita redha. Itu mustahak main kat dalam tu. Yang penting Allah dulu.
Yang keliling ke nak ludah ke nak apa benda tu lah tak, yang penting aku begitu. Tu. Ya, ada apa boleh insya-Allah. Ya. Okay,